Okay, selamat sejahtera. Kami dari Pelaku Pulau Lima kini dekat Galeri Putih dan kami akan membuat Encik Rafiq Ghani. Let's go. Selamat sejahtera Encik Rafiq Ghani. Okey. Terlebih dahulu, boleh kami kenalkan diri semula? Boleh. Nama saya Karisma Garcia binti Osman. Saya Nurul Adilah binti Abdul Rahman. Saya ni Azizah binti Nabi. Okey, jadi hari ini kami telah pilih Encik untuk sembang santai bersama artis. Jadi boleh saya buka untuk soalan pertama? Boleh. Baiklah. Apakah nama asli Encik? Nama saya Rafiq bin Abdul Ghani. Tapi biasa orang panggil Rafiq Ghani lah. Dan saya lahir Kedah. Tapi membesar, bersekolah di Kelantan, membesar merata-rata. Jadi darjah 1 sampai form 5 masa tu kan, English kan, di Kelantan. Lepas tu saya keluar dari Kelantan, merantau lah. Okey, seterusnya Encik bagi tahu yang Encik dari Kedah tapi besar dekat Kelantan. Boleh tak kami nak tahu latar belakang yang spesifik lagi? Okey, ayah saya ni dia kerjanya pegawai penyelidik kaji bumi. Jadi masa tu ibu pejabatnya di Kedah. Di Perak sekejap tapi lama di Kedah lah. Lepas tu dia posting ke luar negara. Jadi mak saya ke Kelantan, kita balik ke Kelantan. Jadi saya pun bersekolah di Kelantan sebagainya. Kalau tentang latar belakang pendidikan Encik pula macam mana? Sekolah menengah macam biasa. Saya masa tu kan saya SPM, masa MCE tahun 79. Lama kan? Kalau skoro tu tak habis-habis. Lahir tahun 62, saya SPM tahun 79. Lepas tu saya mengembara, saya suka mengembara. Saya mengembara ke Eropah. Dan setelah saya tahu keputusan MCE saya tak berapa bagus, saya pun stay ke Eropah lah. Tapi tak mampu. Di Eropah tu kali pertama saya bersua dengan dengan sekolah seni lukis. Saya cuma ada minat sedikit-sedikit waktu sekolah menengah. Jadi waktu mengembara tu bila bertemu dengan galeri lukisan, museum, pameran dan sebagainya, minat tu pertama kuat. Jadi saya masuk sekolah seni di sana. Tapi tak lama kerana tak mampu kan, mahal. Jadi itu perkenalan pertama saya dengan sekolah seni. Balik ke Malaysia, saya cuba duduki lagi peperiksaan kali kedua. Okey sikit. Masa tu kita main kuat kan, Kelantan tahu lah. Jadi saya dapat masuk ke UiTM. Dapat masuk ke Maktab Perguruan. Saya masuk sekejap, keluar masuk UiTM. Di UiTM Dungun setahun dan Shah Alam 3 tahun. Lepas tu ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Saya ke Germany, ke Inggeris, ke England, UK. Dan saya cuma berkhidmat sepenuh masa sebagai pensyarah selama, kalau full time mungkin tak lama, mungkin 2 tahun sebelum saya keluar negara, mungkin 2 tahun juga selepas saya keluar negara. Lepas tu banyak kontrak lah. Malah opsi juga pernah tawarkan saya kerja, tapi saya pergi bagi talknya kan. USM pun jemput saya kerja. Saya semasa saya dah jadi seperti burung yang lepas terbang kan. Suka mengembara kan, muda lagi. Kamu muda lagi. Lepas tu jadi lepas saya tamat perkhidmatan dengan UiTM tahun 1990, saya berkecimpung lah melukis penuh masa. Daripada pameran solo saya yang pertama, pameran perseorangan saya yang pertama tahun 1993, dan ini 2024 kali ke berapa saya tak ingat lah. Jadi sejak daripada tu saya tak pernah kerja sebagai apa-apa lah. Cuma dipanggil sekejap lah. 1 semester mengajar kat UM, 1 semester kat sana kan, 2-3 minggu gitu lah. Tak ada bekerja sepenuh masa, tak ada. Okey, terima kasih. Soalan yang seterusnya, bolehkah kami tahu karya yang Encik lakukan tu karya itu beraliran atau berkonsepkan apa? Okey, pada mulanya karya saya ini kebanyakannya impressionis. Saya buat watercolor. Mula-mula saya buat watercolor, cat air kan, watercolor. Lepas tu saya berpindah, saya buat cat minyak, saya lukis alam benda, still life.
meja, kerusi, bunga dan sebagainya. Jadi itu pun, dan saya lebih menekankan warna waktu itu. Jadi alirannya aliran Fauvism kan, aliran yang menggunakan warna sebagai bahasa dia, expression dia. Lama kelamaan daripada alam benda tu jadi alam semua, jadi sebab landscape pula, catatan lanskap. Dan lepas saya mula ekspresif, mula lebih abstrak. Jadi daripada abstrak tu saya berubah jadi yang lebih abstract expressionis ni lah, lebih ya. Dan daripada situ saya keluar masuk, maknanya kadang-kadang saya buat yang semi abstract, yang ada kelihatan macam unsur-unsur alam, kadang-kadang yang pure abstract macam tak nampak apa kan. Itu sebagai ringkas. Soalan yang seterusnya, apakah ciri-ciri atau identiti karya Encik? Sebab bagi saya sebagai pelukis, yang kalau saya melukis, yang saya tekankan ialah pembahagian ruang dan warna. Dan ruang tu saya dengan penggunaan garisan-garisan, kalau tengok kan, banyak garisan-garisan kan. Tetapi kalau tanya orang pemerhati, pemerhati yang melihat, yang menghayati seni kat luar, penonton, viewer, dia kata garis saya ni lebih kepada warna, penggunaan warna yang agak garang, agak berani. Okey, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Kita tanyakan soalan yang seterusnya. Sepanjang Tuan berkarya, boleh Tuan bagi tahu kami karya yang masih Tuan ingat sampai ke hari ini? Ingat, tapi macam mana buat banyak karya. Secara saya ingat satu karya waktu saya masih sekolah di sekolah sini UiTM lagi, saya buat satu cat air. Ini antara percubaan pertama saya. Cat air itu hitam putih je, macam lukisan Cina kan. Tapi saya ingat tajuk dia Hujan di Dungun. Sebelah Dungun kan, Hujan di Dungun. Itu saya ingat sebab saya ingat kenapa, kerana dicuri orang. Ada orang curi lukisan dia. Jadi saya ingat, saya tak sebab buat apa-apa kan. Tapi saya ingat karya tu macam mana. Pasar, ada tong sampah sikit, ada penyapu, hujan. Jadi dia bukan karya yang masterpiece ke apa, cuma karya yang kita ingat apa itu kan. Lepas tu ada banyak karya-karya sepanjang pameran tu, banyak pameran ingatan Dungun, memori, sebab kita setahun di Dungun, jadi banyak lanskap-lanskap kelautan, laut dan pantai dan batu-batu tu banyak saya rakam dan lukisan. Jadi semuanya bertemakan Dungun. Tajuk secara spesifiknya saya tak apa ingat lah, banyak ya. Kalau Tuan tak keberatan, boleh Tuan kongsikan sedikit perjuangan Tuan dalam dunia seni? Dia seni lukis ni, dia satu bidang yang mencabar. Kalau kita nak buat satu yang extraordinary lah, buat satu yang agak terbilang kan. Kalau kita ni biasa je, kita boleh lukis apa saja kan. Tapi kerana pelukis ni, kita bukan hanya membuat gambar kan. Kita memberikan idea, kita merangsang penonton kan, kita memberi galakan, kita mengajak mereka sama-sama berfikir dengan apa yang kita rasai ketika kita berkarya. Jadi cabaran dia ialah macam mana nak luahkan apa kita rasai itu ke atas kanvas kan. Dan macam mana dengan karya kita tu, kita boleh ajak orang merenung dan berfikir. Karya tu tak seperti cantik, inilah. Tapi kalau orang tengok lukisan tu, mereka mencari-cari makna, mereka jalan kan. Bagi mereka cantik tu dah nombor 2, tapi menarik kan. Dia rasa terpanggil untuk menyiasat, untuk menyelidiki, menyelami kan di sebalik lukisan dalam sapuan bros dan warna tu kan. Jadi itu cabaran. But kadang-kadang setengah karya seperti buku juga, seperti muzik pun, mungkin lagu kita dengar sebagai hiburan, okey sedap, bagi terhibur, tapi tak berfikir kan. Tapi ada karya-karya macam sinema pun ada karya yang mengajak kita berfikir lepas tu kan, dan sama kita suka atau tak suka, atau ada benda kita nak tambah, atau benda yang kita rasa meluat kan. Tapi itu tujuan karya seni kan.
Contoh macam kalau filem Mak Kila, ada orang suka, ada orang kata tak tepat, ada orang kata ini terlampau melampau kan, tak, bukan macam ni gambar. Tapi itu sebenarnya tujuan karya seni, dia bukan fakta sejarah, dia bukan surat khabar, dia mengajak kita berinteraksi kan. Jadi karya seni yang berjaya ialah bila orang mula bercakap tak best lah bawa dia kan, kenapa ada kayu, kenapa kayu dia cat pun tak, kayu dia cat pun tak, jadi kan, jadi perbualan. Jadi itu makna dia dah berfikir kan, dia nak mengetahui dia lebih dalam, kenapa Rafi tiba-tiba buat kayu, kenapa kayu tu dicat, kenapa tak dibiarkan natural macam tu saja kan. Jadi itu cabaran kan. Kalau kita nak buat yang cantik je, tak ada masalah kan, cantik je lah kan. Okey, soalan terakhir. Dah start. Okey, apakah kejayaan dan pencapaian Tuan sepanjang menjadi artis? Okey, sebagai saya dah jawab, kejayaan kita sebagai pelukis ni bukan saja kita berjaya berkarya, itu memanglah, dan bukan juga kita berjaya jual, itu pun kita nak juga, tapi kita berjaya mengajak orang berfikir kan. Kita tahap umur saya ni, saya lebih suka karya saya ni menjadi ilham atau galakan angkatan muda untuk meneroka juga kan. Lukisan ni tak semestinya kita tengok kita kena jadi pelukis, tak. Kita tengok tu, oh kalau macam ni lukisan berubah, Rafi dulu dia begini, sekarang dah begini, mungkin kehidupan saya boleh berubah, saya boleh buat benda yang baru kan. Jadi lukisan ni mengajak kita berfikir di luar kotak. Kita nak fikir, kita mencari bidang apa pun kita, bidang penulisan ke, bidang perniagaan, tak kira kan, tapi sepatutnya memberi galakan kan. Saya di lukisan saya yang mana apa ni diletak panjang, letak dalam satu bilik mesyuarat kan, board meeting kan, mesyuarat lembaga majlis kan. Jadi mereka akan sama-sama lihat lukisan, akan bincang cara rambang, cara santai kan, kutuk, puji, jenaka, seloka, lepas tu mula mesyuarat kan. Jadi nak ajak kita berfikir kan, apa yang sebenarnya pelukis nak buat, apa yang digambar ni, seperti apa, ni seperti apa. Oh ni masing-masing masa ni dia bercerai, oh ni dia bawa jumpa girlfriend dia kan. Jadi kan, mungkin itu sebagai seloka, tapi maknanya orang mula berfikir kan. Jadi saya rasa berjaya kalau saya boleh mengorak langkah, merintis satu jalan di mana rasa bidang seni lukis ni bidang yang kita terima umum, popular, macam novel, macam sinema kan. Sekarang kalau kita tengok Malaysia ni, lukisan ni macam eksklusif kan, untuk orang minat saja, untuk orang belajar saja kan. Padahal kalau kita ke Indonesia ke Thailand ke Filipina ke, even ke negara Arab macam Egypt, Mesir kan, mereka lebih faham dan lebih boleh menerima pelukis ini satu karyawan juga kan. Dia bukan saja kerana tak pandai, tak ada kemahiran, dia tak nak kerja ataupun dia short sini, bukan. Dia sumbangan pada negara juga. Boleh.